Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tajuk reka bentuk ya. Okey, pada muka surat 24 iaitu jenis garisan dalam lakaran. Okey, dalam kita menghasilkan reka bentuk, kita hendaklah tahu ya jenis-jenis garisan yang mesti ada dalam lakaran semasa kita nak menghasilkan lakaran reka bentuk lah. Jadi di sini dinyatakan garisan adalah unsur penting untuk melakar, melukis dan menggambar dan menulis. Bagi menghasilkan reka bentuk yang baik, kita perlu mengetahui beberapa jenis garisan seperti yang berikut. Jadi di sini ada 6 jenis garisan. Yang pertama ialah garisan halus, garisan tebal, garisan beralun, garisan putus-putus, garisan zigzag dan garisan berlingkar. Jadi keenam jenis garisan ini ada perbezaan lah. Jadi kamu dapat lihat lah. Contoh garisan beralun berbeza dengan garisan halus. Jadi tujuan garisan ni ialah untuk menampakkan perbezaan lah semasa kamu melakukan lakaran. Baik, tak apa, Nota guru berbincang dengan murid tentang jenis garisan lain yang terdapat pada sesuatu produk yang dipilih atau yang terdapat di sekeliling murid. Jadi kamu lihat benda di sekeliling kamu. Contoh, kalau kamu lihat botol air. Jadi ada beberapa jenis garisan yang terdapat pada botol air. Jadi kamu boleh lihat barang lain juga. Kalau jam, kamu tengok berapa jenis garisan yang terdapat pada bentuk jam. Atau sebagai contoh barang lain televisyen. Lihat berapa jenis garisan yang terdapat pada bentuk televisyen. Jadi di situ kamu boleh tahulah. Kalau nak melakar botol air, mula-mula kalau contoh botol air mineral biasa tu kan. Ada garisan apa? Ada garisan lurus. Kemudian ada garisan apa lagi? Di atas dia tu, garisan melengkung. Kemudian ada apa lagi? Garisan lurus balik. Jadi di sini kamu dapat kenal pasti jenis-jenis garisan. Tak jenis garisan ni ada banyak, tak semestinya 6 ni saja. Ada jenis-jenis garisan lain lagi. Jadi sebab itulah kamu perlu gunakan kamu punya panca indera, iaitu panca indera kamu iaitu mata. Perhatikan betul-betul jenis-jenis garisan tersebut. Baik, seterusnya pada muka surat 25. Jadi kita lihat, setelah mengenali jenis garisan, kita perlu melihat fungsi garisan pada lakaran. Antara fungsi garisan adalah seperti yang berikut. Garisan menimbulkan rupa. Kemudian garisan menimbulkan bentuk yang dikehendaki. Garisan menghasilkan bayang-bayang pada bentuk. Jadi dalam lakaran ini kita menghasilkan bentuk apa tu? Bentuk silinder ya. Jadi untuk menghasilkan bentuk silinder 3 dimensi memerlukan bentuk bulat dan bentuk garisan lurus. Kemudian yang kedua, selepas dah menghasilkan bentuk tersebut, garisan tengah dibuat untuk dijadikan apa? Untuk menghasilkan bayang-bayang pada bentuk. Jadi di sini juga dikatakan garisan dapat menghasilkan tone yang terang atau gelap. Garisan tu apabila dia bercantum, ia akan menghasilkan
tone yang terang dan tone yang gelap. Semakin kurang garisan bercantum semakin cerah lah. Kalau semakin banyak garisan bercantum semakin gelap. Garisan mewujudkan situasi pergerakan bagi orang yang melihatnya. Jadi kalau garisan yang bergerak kepada satu titik, ia akan menghasilkan pergerakan. Garisan menghasilkan pelbagai jenis corak. Garisan yang rawak apabila dilukis, dicantum, boleh menghasilkan pelbagai jenis corak. Baik, jadi tengok pada muka surat 26. Jadi hari ni kita akan buat aktiviti melakar garisan. Kamu akan buat lakaran dan corak untuk menghasilkan untuk menghasilkan lakaran yang seperti yang ditunjukkan di dalam buku teks lah pada muka surat 26. Mula-mula buat garisan lurus. Kemudian cikgu nak kamu hasilkan bentuk rumah seperti ini. Yang kedua, kamu akan buat garisan beralun. Cuba hasilkan bentuk yang terdapat di dalam buku teks. Dan yang ketiga ialah kamu buat lakaran garisan zigzag dan cuba untuk hasilkan seperti mana yang ada di dalam buku teks. Garisan boleh dibuat dengan menggunakan sebarang alat tulis atau berbantukan komputer. Jadi di sini kamu nak buat pakai pensel boleh ataupun kamu nak buat pakai komputer. Lakarkan setiap satu garisan dalam selai kertas. Jadi hari ni kamu nak buat macam ni lah. Cikgu nak kamu hasilkan ketiga-tiga jenis garisan tersebut seperti mana yang ada dalam buku teks. Kerana nanti kita akan cuba pada muka surat 27 kita akan cuba menghasilkan lakaran produk. Lakaran produk ni maksudnya kita akan buat lakaran produk projek lah. Contoh kalau katakanlah macam ni kan, dalam muka surat 28 berkaitan dengan kereta. Jadi kamu kena hasilkan lakaran kereta. Jadi itu nanti untuk minggu depan lah. Jadi untuk hari ni kita akan buat latihan berkaitan dengan garisan. Jadi cikgu nak kerja kamu hari ni ialah kamu cuba hasilkan lakaran seperti yang ada dalam buku teks. Kemudian cikgu nak satu lagi, kamu cuba hasilkan satu, maksudnya ada 4 lah. Yang 3 ni, tiga kamu ikut buku teks. Yang ekstra satu lagi, yang nombor 4, cikgu nak kamu hasilkan sendiri tanpa melihat buku teks. Buatlah bentuk apa pun dan gunalah apa-apa jenis garisan. Contohlah cikgu nak buat bentuk cikgu nak guna garisan, ada garisan apa? Garisan putus-putus. Cikgu nak buat bentuk apa? Bentuk cawan. Jadi cikgu hasilkan bentuk cawan menggunakan garisan putu-putu. Jadi ada 4. 3 ikut dalam buku teks, 1 hasilkan sendiri menggunakan jenis-jenis garisan yang diajar dalam buku teks. Sekian, terima kasih.